الفاتحة إلى حضرة حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أزواجه وأهل بيته وذرياته، وإلى سائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين، لا سيما إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وعنهم ومقلديه في الدين، وإلى أرواح العلماء العاملين والفقهاء المحققين والقراء وأئمة الحديث والمفسرين وساداتنا الصوفية المحققين، وخصوصا إلى روح المؤلف صاحب هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم. شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه ومرضاته سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua untuk kita masih lagi dapat menyambung perbincangan kita muzakarah dalam kitab yang amat mulia di sisi ulama-ulama Syafi'iyah, iaitu kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah, karangan Al-Alim Al-Allamah Syekh Salim bin Semir Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Pada kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, faslun syurutut tayammumi 'asyarah. Kita masuk perbahasan pada malam ini, iaitu fasal yang ke-15 yang nak membicarakan tentang syarat-syarat sah tayammum. Ada 10 perkara. Ada 10 perkara. Minggu lepas kita telah nyatakan tentang beberapa sebab-sebab yang membolehkan untuk kita bertayammum. Maka bila kita dah tahu ada sebab-sebab yang membenarkan kita untuk bertayammum, pada malam ini musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala nak terangkan kepada kita pula ada beberapa syarat-syarat untuk mengesahkan tayammum yang kita ambil tadi. Jadi murad pada kata musannif rahimahullah, syarat di sini iaitu benda yang tak dapat tidak mesti kita laksanakan, iaitu mala budda minhu. Kerana apabila kita dapati perbincangan selepas ini, musannif ada juga nyatakan sebahagiannya yang termasuk di dalam rukun-rukun bagi tayammum. Jadi perkara yang dia nak nyatakan pada malam ini iaitu perkara yang mesti kita laksanakan, yang mana kalaulah kita buat perkara-perkara ini menyebabkan tayammum kita sah. Adapun kalau kurang daripada 10 perkara ini, maka tayammum yang kita laksanakan tadi tidak sah. Baik, musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala mulakan dengan katanya an yakuna biturabin. Daripada 10 perkara itu, perkara pertamanya dia kata an yakuna biturabin, hendaklah menggunakan debu tanah. Jadi tayammum mesti kita guna debu tanah. Jadi debu tanah ini merupakan alat untuk kita bertayammum, kerana nak menggantikan air pada wuduk yang kita tak dapat laksanakan sebagaimana yang telah kita nyatakan pada perbahasan minggu lepas.
Jadi debu tanah ini tak kira lah atas apa warna sekalipun, atas sifat apa sekalipun, dibolehkan untuk kita bertayamum. Jadi kalaulah tanah tu warna hitam, maka debu dia pun warna hitam lah. Ada debu tanah ni warna merah, dan ada tempat debu tanah tadi tu warna putih, dan juga ada debu tanah yang berwarna kuning. Jadi atas apa jenis warna sekalipun debu tanah tadi, maka dibolehkan untuk kita guna untuk bertayamum. Sebagaimana kita nyatakan pada perbahasan air mutlak dahulu, kita nyatakan bahawa air mutlak ni ada 7 perkara. Ada 7 jenis. Ada 7 jenis, 3 yang turun daripada langit dan 4 jenis air yang keluar daripada bumi. Maka kita telah nyatakan bahawa air tadi atas apa sifat sekalipun, yang sifat semula jadi air tadi tu keluar, maka kalaulah kita guna, boleh untuk kita berwudu. Itu kalaulah kata itu guna air mutlak. Jadi kalaulah air sungai tadi tu misalnya dia keluar atas warna hitam sekalipun, maka dibolehkan untuk kita guna untuk berwuduk. Sebagaimana di sini pun serupalah. Kalaulah debu tanah tadi tu warna hitam ataupun warna hijau ke, cara jumpa warna hijau. Jadi selagi mana dinamakan debu tanah, maka dibolehkan untuk kita gunakan untuk bertayamum. Bahkan para ulama menyatakan bahawa kalaulah terbakar sekalipun tanah tadi, yang mana kita boleh ambil debunya, selagi mana dinamakan tanah, maka dibolehkan untuk kita gunakan untuk bertayamum. Berlainan kalaulah kita bakar tadi tu sehingga hilang dah nama tanah, dia jadi abu ataupun orang panggil areh. Dalam bahasa Arabnya kita kata ramad, maka ketika itu tidak boleh lagi untuk digunakan untuk bertayamum. Jadi kalaulah debu tanah tadi tu kita bakar, selagi mana masih lagi kekal nama dia, maka dibolehkan untuk kita bertayamum menggunakan debu tanah tadi. Para ulama Syafi'iyah menyatakan bahawa sah kita bertayamum menggunakan debu pasir yang halus. Debu pasir yang halus ini dibolehkan juga, sehingga mana Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dia sebut dalam kitab fatwa dia, sekiranya pasir tadi tu kita kisar, kemudian dihasilkan debu, kita gunakan untuk bertayamum, sah untuk kita bertayamum menggunakan debu pasir tadi. Bahkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, syarah bagi mata Ghayati wat Takrib, dia nyatakan bahawa pasir ni kalau kita kisar sehingga jadi debu, dia boleh gantikan tanah untuk kita gunakan menghilangkan najis mughallazah, yang mana disyaratkan salah satu basuhan air tadi tu mesti menggunakan air tanah. Maka dibolehkan juga kita guna air pasir yang kisar yang halus. Itu disebut dalam Kifayatul Akhyar, syarah bagi mata Ghayati wat Takrib. Itu masyhurlah kita guna kitab tersebut. Jadi disyaratkan dalam mazhab kita guna debu tanah. Debu tanah, turabun. Dia tidak boleh apa jenis debu, itu tidak dibenarkan dalam mazhab kita. Yang dibenarkan hanyalah debu tanah. Kemudian syarat yang kedua dinyatakan oleh musannif rahimahullah, wa an yakuna turabu tahiran. Dan hendaklah debu tanah yang kita guna tadi tu mestilah suci, tahiran. Ini berdasarkan suatu ayat Al-Quranul Karim, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, fatayammamu sa'idan tayyiban. Maka bertayamumlah kamu semua menggunakan debu tanah yang tayyib. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan tayyiban di sini dengan maksud turaban tahiran ay tahuran, iaitu debu tanah yang suci lagi menyucikan. Jadi disyaratkan debu yang kita guna tadi tu mestilah suci. Jadi kalaulah debu tadi itu telah terkena najis, contohnya dia kena air kecing, kita nampak dah tanah tadi tu ada kucing telah pergi kecing tempat tadi, kemudian tanah tadi kering, kemudian menghasilkan debu. Bila mana kita nak bertayamum, maka syarak telah menyatakan bahawa tak boleh kita nak guna debu tanah yang telah dikencing oleh kucing tadi, walaupun telah kering. Kerana dihukumkan pada tempat tadi sebagaimana hukum najis hukmi, bukan lagi najis aini, akan tetapi masih lagi kekal sebagai nama najis. Jadi kalaulah debu tanah tadi telah bercampur dengan sesuatu yang najis, walaupun najis hukmi, tidak dibolehkan untuk kita gunakan untuk bertayamum. Jadi kena cari tanah yang betul-betul suci lah, yang bukan kita tengok
tepek dah ada tai kucing kalau misalnya, maka ketika itu tak boleh kita tak boleh nak guna. Dinyatakan juga dalam kitab-kitab fiqh, tidak sah kita gunakan debu tanah daripada kubur yang selalu digali dan juga digantikan mayat dalam kubur tadi. Tempat kita ni mungkinlah sebab tanah kubur tu luas, jadi tidak berhajat nak guna tanah tadi. Jadi banyak tempat boleh guna. Tetapi ada beberapa tempat, contohnya di negara Arab, dia tanah tu kurang, menyebabkan apabila sesuatu mayat tadi tu hancur, maka dia gantikan dengan mayat yang lain pada tempat yang sama. Jadi bila mana kubur tadi diguna pakai beberapa kali oleh beberapa mayat, maka debu tanah yang hasil daripada kubur tadi tidak boleh kita gunakan untuk bertayamum, kerana debu tanah yang ada pada tempat tadi telah bercampur dengan jasad mayat yang telah hancur, maka itu adalah najis. Jadi mayat apabila telah hancur, dia keluar darah, dia keluar benda-benda kotoran, maka menyebabkan najis pada tanah yang bercampur dengan mayat tadi. Maka tidak boleh kita gunakan debu tanah daripada kubur yang telah digali dan juga diletak mayat berulang-ulang kali. Itu tak boleh nak gunalah. Kerana disyaratkan debu tanah yang kita guna tadi mestilah tahiran, mestilah suci. Kemudian musannif sambung balik, wa alla yakuna musta'malan. Ni syarat yang ketiga. Bukanlah debu yang kita guna tadi tu debu yang musta'mal, iaitu debu yang diguna pakai pada tayamum pada fardu. Kita telah gunakan debu tadi untuk tayamum. Jadi debu yang ada pada anggota tubuh badan kita dan juga debu yang jatuh daripada anggota tubuh badan kita yang kita gunakan untuk tayamum tadi, tak boleh untuk kita gunakan kali kedua untuk tayamum yang kedua. Ataupun kita guna tayamum tadi untuk menghilangkan hadas besar kita, begitu jugalah tak boleh nak guna. Ataupun kita guna debu tanah tadi untuk menghilangkan najis mughallazah, sebagaimana saya nyatakan tadi, kerana disyaratkan untuk menghilangkan najis mughallazah, contohnya najis babi ataupun anjing, kita kena guna air tanah. Jadi kita guna air tanah, kemudian air tanah tadi tu kering, sehingga menyebabkan hasilnya debu-debu tanah daripada air yang kering tadi. Adakah dibolehkan kita guna debu tanah tadi? Tidak boleh guna, kerana debu tanah tadi telah diguna pakaikan pada fardu tayamum dan juga fardu menghilangkan najis mughallazah. Jadi sekiranya debu tadi telah dikatakan musta'mal, diguna pakaikan pada tayamum yang fardu, ataupun nak mengangkat hadas besar, ataupun digunakan untuk menghilangkan najis mughallazah, maka ketika itu tidak lagi boleh kita guna debu yang sama. Kita kena guna debu yang tahir lagi juga mutahhir. Itu syarat yang ketiga lah. Kemudian syarat yang keempat dinyatakan oleh musannif, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuh. Dan hendaklah jangan bercampur debu tanah yang kita nak guna tadi dengan tepung ataupun selain daripada tepung. Dengan maksud mestilah semata-mata debu tanah, tak boleh nak campur dengan benda yang lain. Jadi kalaulah kita guna debu tanah yang bercampur dengan sesuatu yang lain, contohnya kita campur dengan seming. Seming ni warna putih tu kan, kelabu tu dia debu juga. Tapi tidak boleh kita nak guna, kerana dia bukan debu tanah, dia tu debu seming, kapur. Maka tak boleh atas mazhab kita nak guna debu seming. Kalau campur debu tanah dengan seming pun tak boleh nak guna, kerana ada campuran daripada elemen yang lain. Begitu juga kalaulah campur dengan habuk ataupun debu kayu. Biasa kalau kita pergi di kilai-kilai kayu, bila dia mesin kayu tu, dia menghasilkan debu-debu kayu halus. Jadi debu-debu tadi dibolehkan ataupun tidak kita gunakan untuk tayamum, tak boleh juga. Kalaulah campur dengan tanah yang kita nak guna untuk tayamum, tidak dibenarkan juga. Ataupun campur dengan kapur. Kapur putih. Biasanya orang biasa tengok kapur ni dia ada debu juga. Tak boleh juga kalaulah kita nak guna untuk tayamum. Dan satu lagi debu tembikar. Orang panggil pasu. Pasu ni kita ambil daripada tanah liat. Yalah tanah liat. Tetapi bila kita dah panas ke tanah liat tadi menghasilkan tembikar ataupun pasu, maka kita tak namakan lagi benda tu tanah. Maka debu yang hasil daripada tembikar, kita hacur tembikar ataupun pasu yang kita nak guna tadi, maka tidak boleh kita gunakan untuk bertayamum. Tak boleh gunalah. Yang kita boleh gunanya daripada debu tanah ataupun debu pasir yang halus.
Okey dah. Itu syarat yang keempat. Sebagaimana yang kita telah nyatakan lah. Kemudian syarat yang kelima, wa an yaqsidahu, dan hendaklah dia tadi mengqasadkan bila mana dia nak memindahkan tanah tadi itu kepada anggota tayamum, iaitu anggota muka dan juga dua tangan dia, mestilah dia berniat dia nak guna debu tanah tadi untuk tujuan bertayamum, bukan sekadar nak memindahkan debu tanah tadi kepada anggota tubuh badan dia. Sebab ada orang yang main nyolek, orang panggil bersolek menggunakan debu. Itu bukan tayamum. Jadi bila mana dia nak bertayamum, dia kena ada niat apabila dia pindahkan debu tanah tadi kepada anggota tubuh dia, muka dan juga dua tangan tadi, dia qasadkan sebagai tayamum. Kerana ditafsirkan fatayammamu sa'idan tayyiban tadi, fatayammamu itu ai iqsidu, iaitu kamu tujukan, kamu qasadkan. Apabila kamu memindahkan tanah tadi kepada anggota tayamum kamu, itu sebagai tayamum. Jadi bila mana kita tayamum ni, kadang-kadang kita guna diri kita sendiri. Kita bertayamum menggunakan anggota tubuh badan kita sendiri. Yang ni kita guna kederak kita. Kita sendirilah bertayamum. Cuma ada beberapa situasi yang kita tak mampu nak guna kederak kita sendiri. Contohnya kita sakit. Ataupun kita ni ditimpa penyakit yang berbahaya menyebabkan kita tak boleh nak gerak tubuh badan kita. Contohnya kita kena stroke sebelah badan. Jadi kita tak boleh nak gerak. Kita tak boleh nak ambil wuduk. Maka kita terpaksa bertayamum. Jadi bila mana kita tak boleh nak gerak tadi, kita berhajat kepada orang lain untuk bertayamumkan kepada kita. Dia tolong ambil tayamum kepada kita. Jadi masuk dalam perbahasan ini, wa an yaqsidahu, bahawa bila mana orang lain tak ditolong untuk tayamumkan kepada diri kita, bila mana dia pindahkan debu tanah tadi kepada anggota muka kita, maka kita kena niatkan bila mana dia sapukan muka tadi dengan debu, itu sebagai tayamum bagi diri kita. Sekalipun orang yang kita minta tolong tadi tu budak kecil, ataupun orang kafir, ataupun perempuan yang haid, dibolehkan di sisi Imam Romli. Tak ada masalah lah. Apa jenis orang sekalipun tolong kita, tetapi dengan syarat kena ada keizinan diri kita sendiri. Kita sendiri izin dia untuk dia tayamumkan kepada diri kita. Kalulah kita tak izin, tiba-tiba contoh kita ni dah sakit lah atas katil, tiba-tiba anak kita tolong tayamum ke kita. Dia kata kena semayang ni abah, tapi dia tolong tayamum kita, tak boleh, tak usah, kerana kita tak izin. Jadi bila dia nak tolong tayamum tu, anak kena tanya dulu ayah bahawa dia nak tayamumkan untuk ayah dia, maka ayah dia izin, maka bolehlah dia bertayamum untuk ayah dia tadi. Kerana disyaratkan ada izin, dan juga orang yang beri izin tadi tu bila mana dipindahkan debu kepada anggota tayamum dia kena ada qasad ataupun dia kena ada niat untuk bertayamum. Bukan sekadar pindah debu sahaja, tidak. Itu syarat yang kelima lah. Mesti kena ada qasad bila mana dia memindahkan debu kepada anggota tubuh badan dia. Dan syarat yang keenam, wa an yamsaha wajahu wa yadayhi bidorbataini. Wa an yamsaha wajahu wa yadayhi bidorbataini, hendaklah dia menyapu mukanya dan kedua tangannya dengan 2 kali tepukan. Jadi anggota tayamum ni ada 2 lah. Satunya muka dan yang keduanya dua tangan. Jadi daripada hujung hinggalah kepada siku lah atas mazhab kita ya. Jadi 2 ni adalah anggota tayamum. Dia bukan seperti wuduk. Wuduk ni ada banyak anggota. Jadi anggota tayamum hanya 2. Jadi mudah yang nak tayamum ni kita guna 2 kali tepukan. 1 tepukan untuk muka dan 1 tepukan lagi untuk kedua belah tangan kita. InsyaAllah kita akan bincangkan dalam bab rukun lah. Jadi di sini disyaratkan 2 kali tepukan. 1 untuk muka dan 1 untuk tangan. Jadi tidak memadai dengan 1 tepukan. Ada orang ni dia sekali tepuk tapi boleh guna untuk muka dan juga tangan. Dia pandai je, boleh guna dua-dua. Ketika itu tidak memadai. Kerana walaupun mampu untuk dia laksanakan, kerana terdapat beberapa riwayat-riwayat hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW apabila Nabi ni bertayamum, Nabi tepuk 2 kali tepukan debu. Nabi tak memada dengan 1, tapi Nabi tepuk 2 kali. Ini menunjukkan bahawa mesti bila mana kita bertayamum, mesti guna 2. Tetapi, kalulah 2 kali tepukan tadi itu tak cukup. Contohnya debu dia tu ambil bila sapas sini habis dah. Maka, dibolehkan untuk dia tambah tepukan kali yang ketiga. Sekiranya memerlukan untuk dia isti'ab untuk meratai debu tadi.
Tetapi kalau dah mada dengan 2 kali, makruh untuk dia tambah kali yang ketiga ataupun kali yang keempat. Jadi yang wajibnya 2 kali dan yang sunat pun 2 kali lah. Tak mada sekali dan juga tak mada lebih. Makruh kalau kita lebih tanpa ada hajat. Kerana mengikut perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bila mana Nabi bertayamum, Nabi ajarnya guna 2 kali tepukan. 1 tepukan untuk muka dan 1 tepukan untuk dua tangan kita. Itu syarat yang ke-6. Kemudian dia masuk balik kepada syarat yang ke-7, wa ayyuzilan najasata awwalan. Hendaklah dia menghilangkan najis dahulu daripada dia bertayamum. Jadi bila mana dia nak bertayamum, terlebih dahulu perkara yang perlu dia laksanakan, dia hendaklah menghilangkan najis-najis yang tak dimaafkan pada tubuh badan dia. Jadi kerana tayamum ini merupakan taharah dhaifah, taharah ataupun cara bersuci yang lemah, maka dia tak serupa dengan wuduk. Wuduk ni taharah yang kuat. Jadi bila kita berwuduk, walaupun ada anggota kita ni ada najis, tak ada masalah, boleh lagi kita berwuduk sah. Akan tetapi bila mana kita bertayamum, yang mana tayamum ini merupakan taharah yang dhaifah, taharah yang lemah, maka dia ada syarat yang ketat yang tidak ada pada wuduk. Jadi bila mana ada najis yang tidak dimaafkan pada anggota tubuh badan kita, menyebabkan tayamum kita tadi tu tak sah. Jadi mesti kita kena hilangkan dulu najis-najis yang tidak dimaafkan yang ada pada tubuh badan kita. Jadi perbahasan tentang najis yang dimaafkan dan juga tak dimaafkan ni dibicarakan secara panjang lebar oleh para ulama Syafi'iyah, antaranya bagi Al-Imam Ibn Imad Al-Misri dalam kitab dia Ar-Risalatil Ma'fuwat, Al-Ma'fuwat Libnil Imad. Alhamdulillah kami berada di Mesir hari itu, kita sempat belajar dengan Al-Habib Ali, cucu bagi Al-Habib Zain bin Sumit, di Madhiyafah Syekh Ismail Sadiq Al-Adawi, dan kami khatam kitab tu lah. Dan juga dengan guru-guru yang lain lah, antaranya Maulana Lutfi dalam pengajian dia dalam live kita tengok juga. Dan kami sebab bermuzakarah dengan pelajar-pelajar Mesir di Dewan Malaysia Abbasiyah Kahirah di Arma Demak dulu. Kita baca kitab tu tak habis juga, tapi alhamdulillah sebab kita belajar Risalatul Ma'fuwat Libnil Imad. Jadi dalam kitab tu diceritalah ada beberapa najis-najis yang dimaafkan. Kita kena beza, najis ni ada 2 jenis. Ada najis yang dimaafkan dan juga ada najis yang tak dimaafkan. Jadi kita bukan tengoklah semua najis tu tak boleh. Ada najis yang dibenarkan pada syarak, dimaafkan, dilonggarkan hukum dia. Dan dalam bahasa Melayu kita ni, dalam kitab Jawi, boleh belajar dalam kitab Majmu' Thalasa Rasail, risalah yang kedua. Itu dinyatakan secara khusus menceritakan tentang risalah bagi najis-najis yang dimaafkan. Dan alhamdulillah sahabat kami Ustaz Ahmad Izzat Irfan, dia telah terjemahkan kepada dalam bahasa Rumi kitab tersebut. Boleh tengok ni. Kitab Muhimmah pada bicara segala najis yang dimaaf dan juga tidak dimaafkan. Alhamdulillah usaha yang baik oleh sahabat kami bagi Ustaz Ahmad Izzat Irfan. Dia terjemahkan risalah bagi Tuan Muhammad Yasin bin Tuan Muhammad Taha ni dalam kitab risalah Salasa Rasail tu, Majmu' Salasa Rasail. Kitab tu amat cantik lah dalam bahasa Melayu ni. Bolehlah berhubung dengan Ustaz Ahmad Izzat Irfan nak cari kitab ni. Comel kitab tu nak cerita. Jadi perbahasan kita nak masuk balik ni, kalaulah najis tadi tu tak dimaafkan yang ada pada tubuh badan kita, kita kena hilangkan dulu, barulah kita boleh bertayamum. Cuma ada keadaan bila mana kita tak sempat untuk hilangkan najis tadi dan kita perlu bertayamum. Contohnya air tak ada, air terputus, menyebabkan kita tak boleh nak menghilangkan najis yang ada pada tubuh badan kita. Maka kita nak semaya. Jadi kita nak ambil wuduk dan juga menghilangkan najis. Jadi tak ada air, maka kita kena bertayamum. Jadi bila mana kita nak bertayamum, ada lagi najis yang ada pada tubuh badan kita. Jadi kita nak bertayamum, maka ketika itu di sisi Imam Ibn Hajar, dia kata sah kita bertayamum walaupun ada najis pada tubuh badan kita tadi. Akan tetapi kena qada balik semaya yang kita laksanakan menggunakan tayamum yang mana ada najis pada tubuh badan kita. Adapun di sisi Imam Ramli, dia kata tak boleh, tak sah tayamum kerana ada najis. Kerana tayamum tadi adalah taharah dhaifah, dia tidak boleh nak menanggung najis yang ada pada tubuh badan kita. Maka cara dia lagu mana? Imam Ramli kata semaya sebagaimana faqidut tahura ini, iaitu kena semaya hormat waktu.
Itu di sisi Imam Romli. Imam Romli dia tengok ketat sikit syarat. Jadi secara khulasahnya kedua-duanya mensyaratkan supaya kita qada balik semaya tadi. Bila mana ada najis pada tubuh badan kita dan kita tak mampu nak hilangkan najis tadi dan kita bertayamum. Cuma ada perbezaan pendapat di kalangan ulama mutaakhiri Syafi'iyah antara Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Imam Romli. Ibnu Hajar kata sah tayamum, tak ada masalah tapi kena qada. Tetapi di sisi Imam Romli dia kata tayamum tadi tak sah dulu lagi, kita kena semaya sebagaimana faqidut tahura ini, kita kena semaya hormat waktu. Dan khulasahnya kedua-duanya berpendapat bahawa kena qada balik sembahyang kita tadi kerana ada najis pada tubuh badan kita. Itu khulasahlah perbincangan. Nak ceritanya mesti kita kena hilangkan dulu najis yang ada pada tubuh badan kita sebelum kita bertayamum. Kerana tayamum merupakan taharah dhaifah, taharah yang lemah. Dia tak serupa dengan wuduk yang mana wuduk tadi merupakan taharah qawiyah yang kuat. Itu syarat yang ketujuh. Kemudian syarat yang ke-8, wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Dan hendaklah dia berijtihad, dia bersungguh-sungguh mencari dalil dalam mencari kiblat terlebih dahulu daripada dia nak bertayamum. Jadi bila mana dia nak bertayamum, perkara pertama yang kena carinya adalah kena cari kiblat dulu. Bila mana dia tak tahu kiblat ke mana, kalau dia bertayamum tak sah untuk dia bertayamum. Ini di sisi Imam Ibnu Hajar. Adapun di sisi Imam Romli, dia tidak mensyaratkan apabila kita nak bertayamum, kita kena ijtihad, kena cari kiblat dulu. Jadi pada syarat yang ke-8 ini merupakan khilaf di antara ulama mutaakhir di sisi Syafi'iyah, iaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Imam Romli. Jadi Imam Romli tidak mensyaratkan syarat yang ke-8 ni. Adapun Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dia mensyaratkan mesti kita kena tahu dulu kiblat, barulah boleh kita nak bertayamum. Boleh nak guna mana-mana pendapat. Tak ada masalah lah nak guna pendapat Imam Romli ataupun nak guna pendapat Imam Ibnu Hajar. Di sini Ibnu Hajar pula dia syadid sikit. Imam Romli tak ada masalah pula. Cuma ghalib di tempat kita ni kita gunalah pendapat Ibnu Hajar lah. Adapun di Mesir kebanyakannya menggunakan pendapat Imam Romli. Tetapi kita di Nusantara ada beberapa masalah secara mu'zamnya, secara keseluruhannya. Begitu juga di Mekah ataupun di Yaman, kita banyak mengikut pendapat Imam Ibnu Hajar. Cuma tak ada masalah kita nak guna Imam Ibnu Hajar ataupun Imam Romli pada masalah ni kerana kedua-duanya khilaf yang mu'tabar dalam mazhab kita. Kemudian syarat yang ke-9, wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Dan hendaklah dilakukan tayamum tadi setelah masuk waktu sembahyang fardu yang kita nak laksanakan. Jadi bila mana kita nak bertayamum, mesti kita kena tahu dulu telah masuk waktu sembahyang fardu yang kita nak laksanakan. Kerana apa? Kerana tayamum ini merupakan taharah darurah. Taharah secara darurat. Terdesak. Sebab tak ada air kan? Jadi kita guna taharah menggunakan debu tanah. Jadi tayamum ini adalah taharah darurah, maka kaedah yang kita guna pakai wala darurata qabla dukhulil waqti, maka tidak ada darurat sebelum daripada masuk waktu sembahyang. Jadi selagi mana tak masuk waktu sembahyang maka tidak ada darurat. Maka disyaratkan bila mana kita nak sembahyang, misalnya kita nak sembahyang Zuhur, lalu ni tak ada air. Bolehkah kita nak bertayamum sekarang atau perlu tunggu dulu orang azan masuk waktu Zuhur baru kita nak bertayamum? Maka syarak kata kena tunggu dulu masuk waktu zuhur, barulah kita bertayamum. Kerana tayamum ni adalah secara darurat, secara terdesak. Kerana boleh jadi akan ada air sebelum daripada kita nak solat sebelum ni, selepas ni. Jadi mesti kena tahu dulu masuk waktu sembahyang baru kita bertayamum. Disyaratkan bahawa mesti kita kena tahu dulu masuk waktu sembahyang barulah kita bertayamum. Jadi tahu tadi tu dengan cara yakin ataupun paling kurang dengan ghalabatiz zon. Kita tahu telah masuknya waktu. Jadi kalaulah seseorang itu syok, dia kata masuk dekat waktu sembahyang ataupun tidak, tak sah untuk dia bertayamum sekalipun memang telah masuk waktu. Jadi mesti dia kena tahu dulu memang confirm ataupun dia ghalabatiz zon telah masuk waktu. Jadi kalau dia syok, dia taradud, dia berpapah dalam hati dia masuk ataupun tidak, maka tidak sah tayamum dia walaupun secara realitinya bila kita tengok telah masuk waktu sembahyang.
Kerana diiktibarkan pada i'tikad pada hati dia. Baik, bila kita kata mesti masuk waktu sembahyang dahulu, barulah kita bertayamum. Jadi sembahyang kita ni ada banyak jenis. Jadi bagi orang yang ingin jamak takdim ataupun jamak takhir, kita gabungkan dua waktu sembahyang dalam satu waktu. Maka lagu mana kita nak bertayamum? Kerana di situ ada dua fardu, yang mana kita akan nyatakan pada syarat yang ke-10, mestilah satu tayamum tadi tu hanya boleh dilakukan untuk satu solat fardu sahaja. Jadi bila mana kita jamak takdim, kita sembahyang, misalnya kita masukkan sembahyang asar kepada dalam sembahyang zuhur. Kita nak jamak takdim, kita nak dahulukan sembahyang asar ke dalam waktu sembahyang zuhur. Jadi bila kita jamak takdim, kita sembahyang waktu zuhur, maka kita jamak takdim lah. Kita gunakan tayamum. Untuk sembahyang asar tadi, bilakah boleh kita nak bertayamum? Adakah dengan kita sebelum sembahyang tu kita boleh dah tayamum 2 kali tu? Tidak boleh. Masuknya waktu untuk kita bertayamum bagi sembahyang kedua pada jamak takdim, iaitu setelah mana kita selesai daripada sembahyang pertama. Jadi pada misal tadi, bila mana kita telah selesai sembahyang zuhur, maka selepas tu barulah kita mengambil tayamum yang kedua untuk sembahyang fardu asar pada waktu zuhur tadi, pada jamak takdim. Dia tak boleh kita tayamum 2 sekaligus lalu. Mula-mula tu kita tayamum 2 dah, satu untuk zuhur, untuk asar, tak boleh. Dia mesti satu tayamum untuk zuhur, kemudian bila selesai waktu zuhur, barulah kita tayamum kali kedua pula untuk sembahyang asar pada jamak takdim. Jadi mestilah telah selesai daripada solat yang pertama. Baik. Kemudian kalaulah kita nak qada sembahyang, kita tertinggal sembahyang. Misalnya kita tertinggal waktu subuh. Biasalah ni bila orang sibuk dunia akhir zaman ni, dia tak ingat nak sembahyang subuh. Dia bangun lewat, maka bila mana dia teringat nak sembahyang subuh, tak ada air. Maka ketika itu bila mana dia teringat nak sembahyang waktu subuh tadi, maka ketika itulah bermulanya waktu untuk dia bertayamum. Kemudian solat jenazah. Solat jenazah apabila mayat telah dimandikan ataupun mayat telah ditayamumkan, maka bermulalah waktu untuk kita bertayamum. Boleh dah kita nak bertayamum. Adapun sebelum daripada jenazah dimandikan ataupun ditayamumkan, tak boleh lagi untuk kita bertayamum. Contohnya kampung tu memang tak ada air, maka sebelum daripada kita tayamumkan jenazah ataupun kita nak mandikan jenazah tadi, contohnya air tu hanya cukup-cukup untuk mandikan jenazah, kita ni tak boleh nak gunakan untuk berwudu. Maka ketika itu, bila selesai orang panggil tuk siok ataupun jom mandi tu untuk mandikan jenazah, maka barulah kita bertayamum. Cuma yang afdalnya apabila telah selesai kafan. Bila mayat tadi tu telah selesai kafan, yang afdalnya selepas itulah. Jadi makruh daripada sebelum kita kafan, kita nak bertayamum. Kerana mungkin ada air selepas tu. Baik. Kemudian, kalaulah solat sunat yang ada batas waktu dia. Contohnya waktu duha. Ya, ada semaya sunat ni yang ada waktu. Contohnya waktu duha. Ataupun semaya apa? Isyraq. Waktu duha, isyraq yang ada waktu. Maka bermula untuk kita bertayamum. Yang boleh kita tayamum apabila masuk waktu solat tersebut. Samalah dengan fardu semaya lah. Bila ada sembahyang yang ada waktu, bila masuk waktu dia, maka kita kena buat. Sama juga sembahyang sunat yang ada sebab. Bila ada sebab tadi, barulah kita bertayamum. Satu lagi sembahyang yang biasa kita buat adalah solat istisqa ataupun solat gerhana. Solat istisqa ni solat untuk kita minta hujan. Jadi bila mana tempat kita ni kena kemarah, kering kotal lah kalau nak kiranya, maka disunatkan untuk kita sembahyang istisqa untuk minta Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan. Kita namakan solat istisqa. Satu lagi solat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Jadi jenis sembahyang ni, kalaulah kita laksanakan dua jenis sembahyang ni dalam keadaan berjamaah. Contohnya kita buat kat masjid. Contohnya Majlis Agama Islam telah isytiharkan pada hari ni kita nak laksanakan sembahyang solat gerhana matahari. Selepas waktu zuhur misalnya. Waktu tu gerhana kan. Maka bila mana kita nak berkumpul ramai-ramai nak sembahyang gerhana ataupun istisqa, dan keadaan pada ketika itu tidak ada air.
Jadi kita tak boleh nak berwuduk lah. Maka kita kena bertayamum. Jadi bilakah boleh kita nak mula bertayamum? Apabila masyarakat ataupun orang ramai telah mula berkumpul. Kita tak boleh nak tayamum daripada rumah lah, kita boleh. Sebab apa? Kerana kemungkinan bila mana kita nak pergi tempat kita nak semaya tadi, kemungkinan kita jumpa air. Maka terbatal lah tayamum kita. Maka tidak dibolehkan, tidak sah kita tayamum di rumah. Jadi mula kita nak boleh bertayamum apabila kita berkumpul ramai-ramai, barulah semua bertayamum. Itu kalau kita laksanakan solat istisqa atau solat gerhana tadi tu bila dalam keadaan orang ramai berjamaah bersama pemimpin ataupun bersama imam. Ada satu lagi semaya ni kita laksanakan sendiri-sendiri di rumah kita misalnya. Kalaulah kita laksanakan semaya istisqa ataupun semaya gerhana tadi di rumah kita, maka bermula waktu untuk kita bertayamum apabila kita nak semaya tadi itulah. Contohnya kalau istisqa, bila mana kita nak semaya istisqa. Contohnya kering, kemarau, dah boleh untuk kita bertayamum. Kalaulah kita gerhana, bila mana telah berubah bentuk bulan ataupun bintang ataupun matahari tadi. Bila dah ada perubahan bentuk dia, maka bermulalah waktu untuk kita bertayamum. Dibolehkan ketika itu untuk kita bertayamum. Itu untuk solat istisqa dan juga solat gerhana. Satu lagi solat sunat mutlak lah, semata-mata semaya sunat. Ini dibolehkan untuk bertayamum pada bila-bila masa sekalipun, melainkan pada waktu yang dilarang lah. Ada 5 waktu larangnya tu kan untuk kita solat sunat mutlak ni. Ada 5 waktu yang insya-Allah kita akan bincang lah selepas ni. Contohnya selepas subuh, selepas asar. Ketika tu tak boleh lah kita nak solat sunat mutlak. Jadi kalau solat sunat mutlak dibolehkan pada bila-bila masa sekalipun untuk mana kita nak sembahyang solat sunat tadi. Baik. Seterusnya kita masuk pada syarat yang terakhir, wa ayyatayammama likulli fardin. Hendaklah dia bertayamum setiap kali untuk dia laksanakan fardu sembahyang. Wa ayyatayammama likulli fardin, hendaklah dia bertayamum bagi setiap kali fardu yang dia nak laksanakan. Jadi murad fardu di sini iaitu fardu ain yang terkena bagi setiap orang lah. Jadi fardu ain pada perbahasan ni kita bagi dua, satunya sembahyang, yang keduanya tawaf. Fardu ni ada dua lah, fardu ain iaitu pada sembahyang dan juga pada tawaf. Jadi kalau pada sembahyang kita bagi 3. Ada sembahyang fardu ain ni iaitu sembahyang 5 waktu. Kita panggil sembahyang fardu lah. Ini hukumnya fardu ain, setiap orang kena laksanakan. Yang keduanya sembahyang yang dinazarkan. Contohnya kita nazar nak sembahyang. Asalnya sembahyang ni sunat, tapi bila kita nazar maka jadi wajib. Maka hukumnya adalah fardu ain juga bagi orang yang bernazar tadi. Itu kategori yang kedua. Dan kategori yang ketiga, solat qada, sembahyang qada. Bila mana kita terlepas sembahyang, maka wajib untuk kita gantikan balik sembahyang tadi. Maka kita namakan qada kan. Solat qada. Jadi 3 jenis fardu ni merupakan fardu ain pada sembahyang. Jadi kalaulah kita nak laksanakan solat fardu, maka berhajat kepada satu tayamum. Kemudian untuk solat nazar mesti guna tayamum yang lain. Kemudian nak solat qada mesti menggunakan tayamum yang lain. Tidak memadai satu tayamum untuk guna solat fardu, untuk solat nazar dan juga solat qada. Tak boleh. Kerana fardu yang berbeza. Begitu juga dalam bab tawaf, kita bagi dua lah. Ada tawaf fardu, contohnya dalam bab umrah dan juga haji. Dan satu lagi tawaf nazar. Asal tawaf ni sunat. Tetapi bila mana kita bernazar nak tawaf, maka naik martabat dia jadi wajib. Maka bila mana kita nak tawaf fardu ataupun kita nak tawaf nazar, tak boleh kita nak guna satu tayamum untuk 2 jenis tawaf tadi. Ataupun kita gunakan satu tayamum tadi untuk semaya fardu dan juga tawaf wajib. Misalnya kita masuk dalam Masjidil Haram dalam keadaan ihram lah ni, kita nak ihram umrah. Jadi dia molek kita nak selesai 7 kali pusingan tawaf, orang semaya fardu. Maka kita tidak boleh menggunakan tayamum yang sama untuk kita sembahyang pada fardu tadi. Mesti kita bertayamum yang lain untuk kita sembahyang fardu tadi. Kerana tidak memadai untuk satu tayamum kita guna pada dua fardu. Jadi fardu tadi, fardu ain lah kita pecah kepada sembahyang dan juga tawaf. Jadi bila kita kata fardu ain, dia ada satu lagi fardu kifayah dan juga yang sunat. Maka sekiranya kita nak buat fardu kifayah ataupun perkara-perkara yang sunat, maka dibolehkan untuk kita guna satu tayamum
berserta dengan fardu dan juga fardu kifayah ataupun fardu dan juga perkara-perkara sunat tadi. Misalnya, kita nak sembahyang fardu dan juga kita nak sembahyang beberapa sembahyang sunat selepas daripada kita sembahyang fardu. Jadi memadai untuk kita satu tayamum untuk sembahyang fardu tadi dan juga sembahyang sunat yang selepas tu, tak ada masalah. Ataupun kita nak guna untuk fardu kifayah, contohnya sembahyang jenazah, tu fardu kifayah, dibolehkan. Kita sembahyang zuhur dah gunakan satu tayamum, kemudian ada jenazah mari, boleh kita nak sembahyang jenazah selepas tu menggunakan tayamum yang kita gunakan untuk sembahyang fardu tadi. Ataupun kita nak guna untuk beberapa kali sembahyang sunat, dibolehkan juga. Yang tidak bolehnya, kalau kita guna satu tayamum untuk beberapa perkara yang fardu. Adapun khutbah Jumaat ni adalah fardu kifayah. Kerana seorang yang khutbah, iaitu imam. Hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Tetapi para ulama menyatakan khutbah Jumaat ni dihukumkan seperti mana fardu ain. Jadi bila mana kita kata dia ni dihukumkan sebagaimana fardu ain, maka tak sah dihimpunkan satu tayamum untuk khutbah Jumaat dan juga sembahyang Jumaat. Jadi bagi orang yang menyampaikan khutbah pada hari Jumaat yang kita namakan sebagai khatib, apabila dia telah bertayamum untuk khutbah, maka bila mana dia turun nak sembahyang Jumaat selepas tu, maka disyaratkan untuk dia bertayamum kali kedua untuk dia sembahyang Jumaat. Ini di sisi Imam Ibn Hajar lah. Maka disyaratkan untuk kita khutbah Jumaat, dia kena ada satu tayamum. Kemudian bila mana dia nak sembahyang Jumaat selepas tu, dia kena bertayamum kali kedua untuk mengharuskan dia sembahyang Jumaat yang dia nak laksanakan. Dan kita bertayamum ni mudah ya, dia sekejap je. Maksudnya sekali tepukan masuk di muka, kemudian kali kedua di tangan, dua tangan kita. Dia tidak memakan masa yang lama lah, sebagaimana kalau kita berwuduk ni ada banyak anggota dan juga menggunakan air, kena pilih air, kena kolah. Tetapi menggunakan debu tanah ni tak ada masalah. Kita bawa debu tanah yang asing ke dalam masjid. Tak boleh guna debu tanah masjid kerana masjid tu adalah wakaf. Jadi tak sah kita guna tayamum menggunakan debu tanah masjid. Jadi kalaulah kita nak bertayamum ketika tu, kena bawa debu tanah daripada luar masuk ke dalam masjid, kita bertayamum. Mudahlah. Ni boleh jadi berlaku bila mana air tak ada. Boleh jadi berlaku. Contohnya di beberapa tempat Kelantan kita ni pun boleh jadilah. Boleh jadi terputus air misalnya. Maka ketika tu terdesak lah nak buat lagu mana, maka syarat telah bagi kelonggaran untuk kita guna tayamum. Maka itulah syarat-syarat yang perlu kita raikan supaya tayamum yang kita laksanakan tadi dikira sah. Jadi kalaulah tak ada syarat-syarat ni, maka tayamum yang kita laksanakan tadi dihukumkan tidak sah. Maka perlu kita buat balik tayamum yang kedua. Itulah sekadar pada malam ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu daripada diri hamba sendirilah. Sekiranya ada kesilapan, salah silap, mohon maaf. Dan juga minta teguran daripada al-alim, al-alamah semua sekalian, tok guru ke asatizah semua. Ada salah silap tu, maka kita minta maaf lah semua. Dan kita doakan kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, ahli keluarga kita, sahabat handai kita, supaya terhindar daripada ujian COVID-19 dan juga bala penyakit yang lain-lain lah, supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bagi kesihatan yang berpanjangan kepada kita semua, supaya kita boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang paling sempurna lah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam.